Tidak ada ilmu, maka kita terpedaya dengan dunia. Bila tidak ada ilmu, terpedaya dengan syaitan. Saya teringat satu kisah. Ni orang berilmu punya kisah. Seorang lelaki nama Syekh Bakasir. Syekh Bakasir ni seorang ulama hebat ketika itu di Makkah. Yang mana dia duduk atas bukit. Dia orang kaya, ulama tapi kaya. Tuan-tuan, rezeki dia. Keluarga dia tinggalkan perniagaan dan dia teruskan, dan dia ulama. Maka tuan-tuan, satu hari ada seorang lelaki di Mekah tu yang berniaga, memerlukan modal 100,000 Fransa. Ini diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir As-Saqqaf kepada Habib Ali Al-Jufri. Tuan-tuan rahmati Allah, dan diceritakan kepada kami, yang mana berlaku ketika tu orang tu nak cari 100,000 Fransa, jari orang-orang kaya kat Mekah masa tu semua tak dapat nak membantu. Tiba-tiba ada seorang kata, ni, dekat atas bukit tu ada seorang syekh nama dia Bakathir, dan dia seorang dermawan dan cukup kaya. Cuba kau try nasib kau kat sana. Lelaki ni pun naik bukit tu sampai-sampai rumah Bakathir tu. Dia masuk, dia ketuk pintu, khadam buka. Bila dia masuk, dia tengok Bakathir tengah baca Quran dengan anak-anak dia. Maka bila dia sampai, dia beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudiannya Bakathir pun tengok, tersenyum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai tetamu yang mulia, kami sedang membaca Quran, marilah bersama kami membaca sekali. Maka dia pun duduk. Oh baik, syekh ni kata ada harapan. Dia pun duduk, tuan-tuan rahmati Allah, baca Quran dengan anak-anak Bakathir. Baca. Habis saja baca, Bakathir kata, wahai anakku, ambillah teh, nak jamu pada tetamu. Maka Arab ni, dia teh dia kalau datang, dia tidak ada gula lagi, sebab dia bawa pula bekas gula pula lain. Maka bila bagi teh pada tetamu tu, maka dia kata, anakku ambilkan gula. Maka dia ambil pun bekas gula. Masa dia letak bekas gula tu, dia buka bekas gula tu, dia kata, orang ni pun dahululah gelas dia nak masuk gula. Dia kata, nanti kejap ya, wahai anakku, ambilkan penimbang. Orang anak dia bawa penimbang. Kejap ya, aku nak timbang dulu supaya tidak berlebihan masuk dalam gelas kau. Maknanya dia ambil, dia timbang sikit, dia timbang ngam-ngam, dia pun masuk. Tetamu dia, mak kau punya kedekut, gula pun timbang, nak bagi aku pun timbang, nak pinjam 100,000. Kirim salam lah. Tu bahasa kita lah tuan-tuan. Akhirnya dia pun gaul-gaul dengan muka sedih, dia pun minum teh. Sambil-sambil minum tu, syekh pun tanya, wahai tetamu yang mulia, engkau datang sini mesti ada hajat. Apa hajat kamu? Maka bila dia tanya kepada lelaki ni dah putus asa. Lelaki ni kata, tak ada, dah dapat dah hajat aku. Apa hajat engkau? Aku nak baca Quran dengan keluarga engkau dan kau sekali. Lepas tu Syekh Bakasir pun tersenyum. Dia kata apa? Kan banyak masjid kat Mekah ni yang mulia-mulia. Kenapa engkau nak baca kat rumah aku? Engkau ni mesti ada hajat lain. Beritahu balik pada aku. Maka lelaki ni pun duduk termenung. Dia kata, sebenarnya Syekh, aku ni peniaga. Aku ni sekarang ni sedang nak berniaga dan memerlukan modal lebih kurang 100,000 Fransa. Ini dokumen-dokumen dia. Dia pun tunjuk, Syekh Bakasir pun tengok. Dia pun tersenyum, dia pun panggil anak dia. Wahai anakku, ambilkan duit di dalam bilik. Maka dia ambil, dia letakkan di depan dia 100,000 Fransa. Terperanjat lagi. Ya Syekh, aku minta maaf, aku sangka buruk dengan kau. Kenapa kau sangka buruk? Sebab tadi kau timbang gula yang nak masuk dalam ni. Maka aku kata, kalau gula pun kau timbang, takkan 100,000 nak bagi kat aku. Syekh Bakasir tersenyum. Dia kata, jangan kau tersilap membezakan jimat dan kedekut. Maknanya jangan kau tersilap membezakan, jauhi pembaziran dengan kedekut. Dia kata apa? Sesungguhnya aku tidak mahu menjadi saudara syaitan. Sebab Allah sebut dalam Quran, orang membazir ni saudara. Tuan-tuan tahu tak? Bukannya kawan, saudara. Maknanya pakcik dia. Nampak tuan-tuan? Syaitan boleh jadi pakcik dia atau anak saudara dia. Tuan-tuan rahmati Allah, takkanlah sebab gula ni aku akhirnya jadi saudara syaitan. Nampak tuan-tuan? Dia sebab dia letak lebih akan memudaratkan orang tu dan menyebabkan mubazir. Nampak tuan-tuan rahmati Allah? Dia bukan kedekut, tapi bila nak pinjam, dia tengok dokumen cantik semua, dia pun bagi 100,000 Fransa. Tidak ada masalah. Macam Syekh Abdul Qadir As-Saqqaf ni orang berilmu tuan-tuan. Jadi hidup dia tenang, jalan cantik tuan-tuan, tidak ditipu oleh syaitan. Contohnya siapa? Syekh Abdul Qadir As-Saqqaf dah meninggal lah, di Mekah juga. Orang datang tempat dia, madrasah dia, bawa ada satu bekas, letak depan dia, tolak kat dia. Dia kata, ni apa ni? Hadiah daripadaku untukmu wahai Syekh. Lepas tu dia pun tengok, suruh anak murid dia tengok. Ya Syekh, dalam ni ada duit. Duit ni berapa? Syekh tanya. 1 juta rial. Syekh pun pegang plastik tu, dia tolak balik. Tak apa, aku masih ada duit, tak perlu kau bagi pada aku. Lelaki tu tolak balik tuan-tuan dan dia lari. Maknanya dia ikhlas semua.
Dia tolak, dia pun kata aku balik dulu. Assalamualaikum. Dia pun balik. Syekh Abdul Qadir Sakau tengok tu orang balik, dia pun kata, nampaknya yang memberi ni dah balik, kita terimalah. Wahai anak-anak muridku, bersiap sedia, kita nak keluar. Kemana ke Syekh? Kita nak pergi ke rumah-rumah fakir miskin di sekitar Mekah. Maka dia bawa guni tu sampai waktu maghrib, tuan-tuan rahmati Allah, dah habis duit itu diberikan fakir miskin, dan dia berdoa di depan Kaabah, memohon pada Allah, memberitahu pada Allah, ya Allah, telah aku jalankan hakmu ya Allah. 1 juta rial, tuan-tuan. Kita kalau dapat, tuan-tuan, bang, kalau dia pun nak bagi, simpanlah 900. 100 ribu sudahlah bagi. Nampak? Berkira-kira. Dia tidak. Sebab dia tak ada. Dia tidak, dia dunia ni tidak ada, tapi dia rezeki dia dah ditulis dalam perut, rezeki dia banyak. Nak buat macam mana? Nampak, tuan-tuan rahmati Allah? Ketika tu. Tapi anak murid dia ketika makan, orang Arab dekat Mekah ni kalau dia makan, dia pakai saprah. Saprah ni plastik nipis, tuan-tuan. Dia pakai buang lah, orang panggil. Dah pakai, dah letak, lepas tu buang. Nipis kan? Jadi ketika itu, tuan-tuan rahmati Allah, bila tipis, kadang-kadang dia melekat di antara satu sama lain. Jadi ketika anak murid dia bentang, anak murid dah nak letak depan dia, anak murid nak letak aja makanan, nanti mai sini saprah tu. Dia pun orang bagi kat dia, dia pun gosok. Dia buka ada 2. Yang ni simpan untuk malam ni, yang ni pakai. Kalau orang tak faham tu, Allahu Akbar, murah ya benda tu. Jimat kedekut lah orang panggil. Dah, dia tak mau membazir, tuan-tuan. Anak kena beza membazir dengan jimat yang tak apa ni, jangan beza kedekut. Kalau orang tu keluar duit dalam poket ada RM1,000, dalam bank ada RM1,000,000, masya-Allah. Kemudiannya derma, contohnya membina surau, contohnya dia pun keluarkan RM1,000, dia pun nak bagi RM500 ataupun nak bagi RM1,000 sebab duit dia banyak lagi dalam bank. Tiba-tiba isteri kata, ataupun suami yang kata, tak payahlah buat apa banyak-banyak, RM50 sudah, yang lain tu simpan. Surau ni jangan bagi banyak-banyak, dia bijak kepala nanti. Nampak? Macam tu pula, yang tu kedekut. Saya jimat tengkorak kau, jimat macam tu. Duit kau berlambak dalam bank, duit dalam poket berlambak, engkau boleh bercakap macam tu. Yang itu kedekut, tuan-tuan rahmati Allah. Tuan-tuan rahmati Allah, ini kita nak kena faham. Yang tengkorak tu hazaf ya. Tuan-tuan rahmati Allah, potong out of record tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, tuan-tuan, kita nak kena faham penting ilmu ni supaya kita jalan tenang, selesai masalah kita. Ada apa-apa masalah boleh selesai, tidak perlu nak kita bergaduh, tenang ya. Baik. Kemudiannya, tuan-tuan rahmati Allah, saya pun tak boleh nak lama ni. Dah lah datang lewat, tak boleh nak lama pula. Nampak? Allah minta maaf sungguh. Saya nak pergi UiTM pula, sebab ada program dekat sana. Maka tuan-tuan rahmati Allah, dan dia buka untuk orang luar juga. Tuan-tuan pun boleh pergi sana lah. Ada buat maulid, ada zikir, qasidah, madrasah saya, pelajar-pelajar semua dah ada kat sana. Tuan-tuan nak pergi, lepas tu ada ceramah daripada beberapa orang ustaz. Dan saya pun diminta juga, tapi kita tengok keadaan lah. Kalau ustaz-ustaz tu dah cantik dah dia cakap, tak perlulah saya ni spare part aja. Tuan-tuan rahmati Allah. Kalau tengok tak ada, baru saya cakap. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata, oleh itu bersungguh-sungguhlah anda pada menuntut ilmu dengan mencari, mempelajari dan mengaji. Kemudian mengajarnya pula setelah pandai. Jauhkan perasaan malas dan jemu. Jika tidak bersungguh-sungguh menuntut ilmu, anda akan berada dalam bahaya kesesatan. Wal'iyadhu billah azza wa jal. Sebab kita ni kalau tak bersungguh, sebab itu kalau kita ni dalam tuntut ilmu, tu dia kata apa tu dalam nasyid bahasa Arab yang dia kata tu apa? Akhilan tanal, dia kata akhilan tanal ilma. Wahai saudaraku, tidak akan capai kita ni ilmu ni illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Illa bisittatin, dia kata illa bisittatin. Dia ulang tu sebab dia terlupa, dia tak tahu lagi, tak ingat. Jadi diulang sita 6 dia kata. Apa? Zakain wa hirsin wa bulghatin. Nampak? Zakain iaitu kecerdikan. Habis Ustaz, kalau saya lembab, bagi cerdik. Makanlah kismi banyak-banyak, kan banyak. Ini makan tongkat ali aja. Tuan-tuan, itu pasal dia kuat kat lain, kepala tak kuat. Nampak tuan-tuan? Ni masalah. Makanlah benda yang kuat otak juga. Nampak? Zakain wa hirsin. Apa hirsin? Rakus. Ada pengajian. Kat mana pula ni? Malam ni tak ada pengajian. Kita pergi sana. Pergi sana. Hirsin. Nampak? Ini tak ada. Ada pengajian malam ni, asal kau beritahu. Kalau kau tak beritahu tadi kan aku relax aja, kan? Masya-Allah. Dah lah tak tamak, pemalas pula tu. Tak bersungguh-sungguh ke arah mengaji. Datang pun santai-santai, last minute aja.
Last man stand dia kata. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hero Hindustan datang lewat. Tuan-tuan. Ni tuan-tuan rahmati Allah. Zakain wa hirsin wa ijtihadin. Nampak? Ijtihad iaitu bersungguh-sungguh. Tadi hirs tu tadi rasa raku, maksudnya tamak, maknanya sentiasa mencari-cari. Mana ada pengajian, dia rasa nak. Wajtihadin, bersungguh-sungguh. Bila mengaji pula bersungguh-sungguh. Pegang kitab, pegang pen. Tengok, tulis. Tengok, mula-mula tu buat-buat berlakon pun tak apa. Kan? Lama-lama dia orang nampak poyo lah kan. Tapi bersungguh-sungguh. Lepas tu letak handset. Letak handset. Lepas tu kopi apa yang ustaz cakap. Kemudiannya dah ambil kopi, ambil memori, handset tu dia bagi kepada ustaz. Nampak tuan-tuan? Itu semangat betul tu, ijtihadin. Gurau aja tuan-tuan. Baik, ijtihadin, bersungguh-sungguh. Baca Quran bersungguh-sungguh, tengok maknanya dan sebagainya. Masya-Allah, tabarakallah. Barulah kita ada boleh dapat ilmu. Zakain wa hirsin wa ijtihadin. Lepas tu dia kata apa? Wa bulghatin. Dia lupa pula. Wa bulghatin. Iaitu bulghah apa? Fulus. Maknanya nak belajar kenalah ada duit juga. Maknanya kena kerja. Tuan-tuan rahmati Allah, maka kena ada usaha. Zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin berapa dah tu? Berapa dah? 4. Kemudiannya midi apa? Lupa pula. Zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadin ustaz. Iaitu petunjuk ustaz. Mesti kena ada ustaz, jangan baca sendiri. Bersungguh tapi baca sendiri. Baca ni apa benda ni? Alah macam tu je lah. Nampak faham? Orang buat-buat dapat jadi pizza, dia buat-buat jadi roti john. Nampak tuan-tuan? Alah janji roti ustaz. Ilaha illallah, mana boleh? Kau nak buat pizza lah. Ini jadi roti john pula. Jadi dia lari. Orang cerita nampak pizza tu, dia cerita nampak roti john. Nampak tuan-tuan rahmati Allah. Orang cerita nampak unta, dia cerita kepala unta, punggung lembu. Masya Allah, tabarakallah. Sebab apa? Tak ada irsyad ustaz. Tak ada ustaz yang guide. Ni bila baca ni, macam mana ni ustaz ni? Macam mana ni? Dia bila tanya ustaz pun ajar. Sebab ustaz tu pula, cari pula ustaz yang dia pula belajar juga. Jangan ustaz tu pula dia pun baca sendiri. Tuan-tuan, dia pun belajar dengan berguru sampai Rasulullah SAW. Itu yang pentingnya sanad. Kita mengaji cari guru yang macam Syekh Nuruddin, masya-Allah. Dia mengaji jadi syekh. Jadi cara dia sampaikan tu cantik, sama sandarannya kuat. Sampai kat kita berguru pula dengan dia. Macam saya pula, tuan-tuan ambil sikit ilmu ni, maka ianya dapat daripada syekh saya, daripada Syekh Nuruddin, daripada Syekh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau yang bawah bergerak, maka yang atas pun bergerak juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipamerkan dan Allah Rasulullah SAW mendoakan kerana ilmu kita bersambung terus pada Rasulullah secara bertalaki syekh kepada syekh, syekh kepada anak murid. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana itu tuan-tuan, maka kita kena berusaha bersungguh-sungguh. Apa tadi? Baru 5 ya. Yang ke-6 saya tak berapa ingat lah. Tapi nanti tengok balik nasyid tu. Saya dulu selalu nasyid benda tu. Tak ingat. Tak apalah. Zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin. Bulghatin tu banyak kali tu yang aku lupa tu. Kemudiannya wa isyadi ustaz. Ada satu lagi, tuan-tuan rahmati Allah, dia 6. Ingat? Tak ingat juga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa